Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Halo kalian semua, selamat kembali ke Peachtree Morning Show. Hari ini hari Jumaat 19 Jun 2020. Terima kasih menjemput kami ke sini dengan Sharon, Sheila dan saya Raul. Rancangan hari ini hari terakhir untuk minggu ni. Saya sangat gembira bersama anda kerana kami telah banyak belajar dari episod-episod yang lepas. Anai dan Sarvina adakan perbincangan yang bermakna untuk semalam, hari Selasa. Terima kasih Anai dan Sarvina. Kami ada soalan yang istimewa hari ini dari seorang karib dari Romania. Marilah bermula, Sharon. Hai Geshe Michael, terima kasih atas ajaran anda. Saya Livia dari Romania. Saya mula laksanakan prinsip DC beberapa tahun yang lalu. Saya mula dengan mengunjungi seorang warga emas. Dalam minda saya rancangkan tanaman benih, tapi motivasi saya hanya cuma pentingkan diri saya saja. Soalan saya, adakah mungkin saya lakukan meditasi kopi dengan benih-benih yang lalu dengan tambahan perasaan kasih sayang, belas kasihan dan motivasi yang lebih tinggi? Adakah ia berkesan? Terima kasih. Terima kasih. Ini soalan yang penting mengenai motivasi dan meditasi kopi. Perkara pertama yang saya ingin bincangkan ialah meditasi kopi. Sebab mungkin ada yang tak faham apa itu meditasi kopi. Secara ringkasnya, ia merangsangkan benih-benih minda kita supaya bertumbuh besar dan kuat serta hasilkan keputusan yang lebih baik. Meditasi kopi ini ialah perasaan baik atas kelakuan-kelakuan kita apabila kita bantu orang lain. Kita tanam benih bantu orang dan rasa gembira atas perbuatan ni. Dengan ni, benih minda hasilkan keputusan yang lebih baik. Jadi soalan yang ditanyakan ialah, jika benih-benih yang ditanam pada masa dulu tak disertai dengan motivasi yang baik, mungkinkah ada perasaan pentingkan diri sendiri? Jadi, bagaimana dapat tingkatkan taraf benih melalui meditasi kopi? Ini soalan yang menarik. Apakah pendapat anda, Sharon? Saya rasa semasa meditasi kopi, yang kritikal ialah perasaan yang kuat. Perasaan kuat ni menyumbangkan sebagai air menyiram benih kita. Dalam pada tu, ia juga bagai baja dan cahaya matahari. Jadi jika kita ada perasaan yang kuat terhadap benih yang ditanam seperti lebihkan balas kasihan dan perasaan kasih sayang seperti yang dinyatakan oleh Livia, kita dapat beri tenaga kepada benih tersebut. Soalannya lebih kepada jika saya tak mula dengan motivasi yang betul semasa tanam benih tersebut. Dalam 4 langkah yang kita belajar, ia tak termasuk bahagian tentang motivasi. Kita tahu apa yang kita mahu, kita jadi seseorang yang nak capai sesuatu yang sama dan bantunya lalu kita lakukan saja. Dalam 3 langkah, tak sebut langsung pada jenis motivasi yang kita perlukan. Jadi, apakah pendapat anda, Sheila? Jadi, sebelum masalah wabak virus ni, saya biasa bersyarahan di banyak negara, termasuklah Taiwan dan Mexico. Saya masih ingat dengan jelasnya suatu pagi di Australia, pelajar kami Angelica hantar Scott dan Ulrich dan saya ke lapangan terbang. Dan saya pula sibuk dengan kerja terjemahan di bahagian belakang kereta. Sebuah buku J. Songkapa tentang komentari Chandu Kriti mengenai konsep kekosongan yang sangat sukar difahami. Saya dah ambil masa selama 6 tahun untuk menyempurnakan kerja penterjemahan ni. Dia tanya soalan yang sama. Dia kata,
Jikalau seseorang laksanakan 4 langkah untuk jana wang ataupun dapat kebebasan dari segi kewangan, jika mereka ada motivasi yang buruk, contohnya hanya pentingkan diri sendiri, tapi mereka masih beri sikit wang untuk bantu orang lain, benih kewangan mereka akan berbuah atau tidak? Saya masih ingat Chong Kapar rujuk kepada Candu Kriti dan Candu Kriti kata, ya, sudah tentu mereka akan dapat wang. Tentu sekali. Saya terkejut dan ingat saya memanggil Scott dan Oric untuk dengar informasi ini. Jika anda lakukan 4 langkah dengan motivasi yang lemah, anda masih dapat hasilnya. Saya terkejut. Kemudian Song Kapar kata, tapi bukan hasil yang lumayan lah. Jadi saya rasa dia seperti prinsip gravity. Bagaimana anda rasa apabila anda jatuhkan sebatang pen? Tak kira bagaimana anda rasa apabila anda lepaskan sebatang pen di tangan dan ia tentu akan jatuh. Dia takkan tukar prinsip gravity ini. Tapi hasilan mungkin tak berapa, mungkin kecil dan tak menarik. Jadi sekarang saya ingin tanya anda berdua. Bolehkah anda menulis semula sejarah? Menulis semula benih dan tambah perasaan belas kasihan kemudian? Atau bolehkah anda tambah motivasi yang baik kemudian? Anda telah bina kereta, bolehkah anda tukar stereo sekarang? Ya, ini soalan yang bagus. Berita baik, kita boleh kan? Benih diminda, mereka disimpan, mereka tak mati, mereka akan menetap di sana bertahun-tahun, seperti benih pokok bunga yang disimpan dalam dapur selama 1, 2, 3 tahun. Apabila anda tanamnya ke tanah, dia akan bercambak lah. Benih yang anda tanam masih di dalam minda anda, benih itu tak mati. Anda boleh buat meditasi kopi dan bergantung ataupun bergabung motivasi dengan benih yang anda ada tertanam sebelum ni, dan ini boleh dibuatkan. Ini berita yang baik. Untuk saya selalu buat sesuatu yang baik, tapi saya ni tak sedar saya lakukan sesuatu yang baik untuk orang lain atau dengan perasaan pentingkan diri sendiri. Dengan pemahaman ni, saya boleh meningkatkan taraf benih saya yang saya tertanam melalui meditasi kopi. Ini betul-betul berita baik untuk saya. Apakah pendapat anda, Sharon? Ya, dalam DCI, kita ada life tool yang dikenali sebagai menulis EPIT. Bagaimana kita melihat sesuatu situasi pada masa itu berasal dari benih yang lalu. Dan pada kemudian hari, benih saya mungkin akan berubah. Saya mungkin lihat sesuatu yang sama dengan perasaan yang berlainan. Jadi semasa saya lakukan langkah pertama dan kedua, fokus saya mungkin pada apa yang saya mahu ataupun matlamat utama saya. Ramai orang baik hati dan kita selalu buat baik kepada orang lain tanpa motivasi kuat yang baik pada mulanya. Tapi semasa kita meditasi kopi pada masa yang lain, mungkin benih yang lain akan muncul. Maka silamlah air atas benih-benih yang telah ditanam dengan menambah lebih perasaan positif agar tingkatkan hasil benih-benih tersebut. Sudah pasti kita boleh buat demikian, ya. Ya, dengan motivasi yang baru, adakah ia bantutkan perasaan penting diri yang telah ditanam tu? Contohnya, kalau saya beri seseorang duit pada tahun lalu, tapi motivasi saya ialah berharap mereka akan beri duit kepada saya juga. Saya telah tertanam 2 jenis benih. Saya dah tanam benih duit yang baik dan benih motivasi yang buruk. Jika saya tangkap motivasi buruk itu dan saya tukar motivasi saya, kemudian saya kata, hey Geshe-la, jangan begitu bodoh, cuba lebih berbelas kasihan.
adakah fikiran ini akan memusnahkan benih-benih negatif yang saya telah tanam dulu? Sudah tentu. Itu satu soalan yang baik. Saya setuju sebab kalau anda imbas kembali dan sedar anda telah tanam benih dengan motivasi yang kurang baik, anda insaf dan fikir anda tak sepatut lakukannya, lalu memikirkan motivasi baik yang sepatutnya. Itu seperti lakukan empat kuasa. Ia boleh mengimbang kembali sesuatu situasi. Ini berita baik. Hebat. Oh, Sheila, maksud anda semasa meditasi kopi, jika kita lakukannya dengan balas kasihan sambil siram air untuk benih yang baik, kita sebenarnya juga dapat hapuskan benih-benih yang buruk yang disebabkan oleh sikap pentingkan diri? Ya, itu semestinya. Itu memberikan kami harapan, kan? Wow, hebatnya. Sheila, saya ada soalan untuk anda. Kita cakap pasal motivasi yang rendah atau tinggi. Bolehkah anda tolong jelaskan bagaimana untuk bezakan kedua-dua ni ketika tanam benih? Ya, dalam DCI kami ada penyelesaian yang menarik untuk motivasi yang tinggi atau rendah. Secara klasik, motivasi yang rendah bermaksud saya hanya mahu bantu saya sendiri. Saya tak benci orang lain. Contohnya, saya tak benci Sharon atau Raul. Saya hanya mahukan pendapatan yang lebih untuk saya sendiri saja. Saya tak berniat untuk menyakiti hati anda, tapi tumpuan perhatian untuk diri saya sendiri. Lebihkan pendapatan untuk diri sendiri saja. Jadi dalam buku Purba yang menarik, dinasihatkan kita tak perlu tak pentingkan diri sendiri. Itulah okey. Kita pusat untuk segala-galanya di alam ni. Kita berikan kasih sayang kepada satu orang masih lebih baik daripada langsung tak belas kasihan, walaupun orang itu ialah diri kita. Sekurang-kurangnya anda masih sayang pada satu orang. Ya, lalu anda boleh berkembang dari sana. Secara ringkas, buku Purba kata kita tak perlu menyingkirkan motivasi untuk diri sendiri, tapi berkembang dari sana. Saya suka cadangan ini. Wow, itu satu pandangan yang bagus. Saya suka juga. Sekarang jelas pada maksud motivasi yang tinggi. Kita masih ada masa lagi. Mungkin anda mahu cakap sesuatu? Ya, saya berfikir dari apa yang kita pelajari, motivasi menyumbang sebanyak 90% daripada kuasa sesuatu benih. Ia merupakan faktor yang paling penting bagi kita gunakan 4 langkah. Jika kita boleh lakukan sesuatu dengan motivasi yang kuat atau tinggi pada permulaan, malah sebelum langkah ketiga, benih itu akan menjadi lebih kuat, kan? Ya betul. Sebab anda telah masukkan motivasi dalam langkah tersebut. Saya masih ingat di DCI tahap 5, kami diajar alat dengan nama Sheila, mungkin anda tolong betulkan sebutan saya, Kunung, Yongmong dan akhir sekali Doshe. Sempurna. Itulah yang kita boleh lakukan untuk tingkatkan motivasi atau cara pemikiran kita. Pertama sekali, kita mula dengan hasrat menjadi seorang virus. Jika saya berjaya dalam apa yang saya lakukan sekarang dengan bantu orang lain, keputusan itu akan menjadi terjamin. Kemudian orang lain akan meniru apa yang saya lakukan sehingga berjaya. Langkah ini boleh dilakukan dengan mudah dan ia adalah percuma, kan? Pemikiran ini saja boleh meningkatkan kekuatan benih. Dan Yongmong bermaksud emosi yang kuat. Ya. Jadi jika kita berfikir dalam kes Livia, dia mulakan dengan menemani seseorang wanita tua. Jika kita anggap dia sebagai seorang wanita tua yang keserongan,
Emosi kita yang tercetus semasa membantunya adalah sangat rendah berbanding dengan menganggap dia sebagai seorang yang bantu kita. Dia adalah dasar untuk kita agar dapat tanam benih. Tanpa orang ni adalah mustahil untuk capai matlamat kita, kan? Itu hebat. Lalu perasaan jadi lebih kuat dan dia boleh meningkatkan kekuatan benih, kan? Hebatnya, saya suka ni. Oh, itu teruskan saja. Dan akhir sekali, Doshe, Keshila, mungkin anda boleh terangkan sikit ya. Ya, hari ini saya terjemah buku kuno bertajuk Hatha Yoga Paripetta. Mungkin Sharon pernah dengar kerana anda seorang guru yoga juga. Saya sedang menterjemahkan versi ke-9 hari ini. Dinyatakan jika sistem benih ini betul dan dah wujud selama 2000 tahunnya, semestinya ada orang yang telah berjaya, kan? Mestilah dah ada orang yang sangat berjaya. Mereka yang sangat berjaya secara batin, mereka tak nak menunjuk-tunjukkan. Mungkin mereka amat merendahkan diri. Mungkin mereka menyamar sebagai seorang nenek tua di rumah penjagaan. Mungkin dia dah laksanakan sistem benih selama 90 tahun tapi kita tak tahu pun. Mungkin nenek ni cuba bantu anda dapatkan jodoh tu, dipanggil Dushe. Semuanya ada kemungkinan ya. Wow, itu bagusnya. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Anda macam ensiklopedia, Sharon. Terima kasih. Anda semua sangat cemerlang dalam kursus SCIM. Saya sangat kagum dengan anda berdua. Saya sangat gembira. Saya berpuas hati dengan kolej ini. Terima kasih semua cikgu. Terima kasih sangat. Kita kena mula buat rumusan untuk episod hari ini ya. Kita telah bincang tentang motivasi baik, motivasi rendah dan motivasi tinggi. Kita juga cakap tentang kepentingan meditasi kopi, bagaimana ia menjadikan benih lebih kuat dan cepat bercambah. Kita boleh naik taraf benih yang tak berapa bagus dengan meditasi kopi. Kita boleh rumuskan beberapa cadangan praktikal kepada Livia ataupun cara buat meditasi kopi. Jadi, apakah pandangan anda ya? Sharon, apakah pendapat anda? Saya rasa meditasi kopi tak terhad kepada masa sebelum tidur. Setiap kali anda lihat seseorang lakukan benda yang sama, anda dapatkan 10% daripada mereka dengan hanya rasa gembira terhadap apa yang anda lihat tu. Jadi ingat tentang rasa gembira kerana kadang-kala kita tak bagi tumpuan kepada benda macam ni. Jadi ingat bergembira semasa meditasi kopi. Ini mudahkan anda ada rasa gembira untuk kuatkan benih anda. Jadi sebagai tambahan, fikirkan tentang meditasi anda sebelum mula tanam. Ia seperti serampang dua mata. Walaupun saya bantah pembunuhan binatang ya. Bela dua rusa dengan satu ekor. Oh, itu lebih baik. Cadangan praktikal saya, kita kena betul-betul gembira ketika meditasi kopi. Ini susah pada saya jika nak gembira semata-mata saya kena rasa gembira. Jadi saya suka mula dengan meditasi kesyukuran. Saya suka mulakan dengan membuat meditasi kesyukuran. Mula fikir tentang semua benda-benda baik yang saya ada dalam hidup ni. Walaupun saya masih ada banyak masalah, saya syukur saya masih hidup, sihat, ada ahli keluarga, ada seorang isteri. Saya boleh mula bersyukur dengan semua tu
dan mulakan meditasi dari situ. Ada sesuatu yang saya tak faham. Pemikiran saya berubah dan saya boleh meditasi kopi dan rasa gembira kerana kegembiraan orang lain. Itulah cadangan saya. Cadangan saya pula, anda semua tahu kan sekarang kerana wabak virus ni, setiap orang rasa takut. Ramai yang mati di Brazil dan sekarang negeri saya Arizona berada di tangga teratas di Amerika. Kami nombor 1 di Amerika. Semua orang kutuk kami kerana tak pakai topeng muka dan pemalas. Tapi ke belakang ni saya terjumpa satu siaran baru yang paparkuan wira seperti doktor dan jururawat serta sukarelawan yang membantu. Sekarang mereka hasilkan pelindung muka di kedai mereka. Ini sangat menyegarkan. Fikirkan tentang orang lain, lakukan perkara-perkara hebat. Ini sangat menggembirakan. Cadangan saya terutamanya pada waktu sekarang iaitu berasa bersyukur seperti yang dikatakan oleh Raul. Berterima kasihlah kepada mereka yang cuba bantu orang lain seperti doktor-doktor, jururawat-jururawat yang berani ni. Saya rasa kita boleh buat meditasi istimewa kepada bintang-bintang wabak ini. Itu saja. Bagus. Saya ada cadangan yang saya belajar dari Jin sebelum ni. Dia kata jika seseorang ada masalah untuk berasa positif ketika meditasi kopi, mereka boleh luangkan masa bermain dengan kanak-kanak. Anak boleh nampak keriangan yang suci dan anak boleh terpengaruh dengan keriangan budak-budak tu. Oh, itu bagus. Terima kasih ya. Jadi Livia, terima kasih atas soalan yang bagus. Kami sangat teruja untuk menjawabnya. Kami ada pengumuman. Pertama, jangan lupa hantar soalan anda ke seekquestions@diamondcuterinstitute.com. Soalan anda dapat bantu ramai orang lagi. Dan jangan lupa hantarkan soalan anda ya, kongsi dengan orang lain. Dan saya tahu ramai orang juga ada soalan yang sama. Ya, jangan lupa hantar dan kongsikan soalan anda ya. Yang kedua ialah pengumuman pemenang senarai lagu bertajuk Mexican Food Tropa. Anda lupa buat bunyi gendang. Oh, maaf saya lupa. Jadi dari Alauda Chris Rose dari Bandar Mexico. Dari Mexico. Jom tonton video hari Isnin ya. Ya, marilah tonton. Raul tolong sedia untuk menterjemah ya. Soalan ni dalam bahasa Sepanyol, saya akan tolong terjemahkan ya. Namanya Sofia, dia dari Bandar Mexico. Dia faham semuanya datang dari minda diri ya. Sesuatu tu berkesan atau tak ialah hasil dari benih-benih minda. Soalannya ialah jika semuanya hasil dari benih-benih minda, macam mana pula dengan vaksin? Patut tak saya ambil vaksin? Adakah ia berkesan? Kerana dia datang dari benih minda saya kan? Itulah soalannya. Saya tahu itu soalan yang mencabar. Ya, soalan yang mencabar atau yang panas dibualkan serata tempat ya. Baik, terima kasih semua.
Terima kasih Sharon untuk sama-sama di sini. Kishilah, terima kasih sekali lagi sudi jemput kita ke Peachtree Morning Show. Ia sangat hebat untuk menggabungkan dua orang baik dan bijak di dunia ni, seorang dari Taiwan dan seorang dari Mexico. Saya harap anda dua orang yang dan saya berharap anda akan kembali lagi ke Cafe Peachtree. Terima kasih Sheila. Bila masa saja Sheila. Ya. Sampaikan salam saya kepada ahli-ahli keluarga anda, Raul dan Sharon ya. Pastinya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show. Jumpa lagi.